Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita sekali lagi pada pagi ini untuk meneruskan bacaan kitab kita, iaitu Pati Muniyatul Musalli, kitab yang membicarakan tentang solat, tentang sembahyang kita. InsyaAllah sama-samalah kita ulang kaji balik, sama-samalah kita mengaji agar sembahyang kita semakin hari semakin sempurna, insyaAllah. Dan mudah-mudahan solat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi pagi ini kita masuk pula bab yang seterusnya, iaitu sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sunat ab'ad, dan bermula sunat ab'ad ialah yang ditempel dengan sujud sahwi. Kalau ditinggal dia akan sunat ab'ad 8 perkara. Nah, baik, maknanya sunat ab'ad ni, kelakuan-kelakuan yang dikatakan sunat ab'ad ni, jika kita tinggal dia, maka kita disunatkan sujud sahwi. Kita disunatkan sujud sahwi, sujud kerana lupa. Baik. Dia ada 8 perkara lah. Ada 8 perkara lah. Qala musannif, pertama, yakni pertama daripada 8 perkara yang kata sunat ab'ad tu, yang mana kalau kita tinggal dia kena tempel, kena tampal dengan sujud sahwi. Pertama itu baca tasyahud awal. Pertama daripada 8 perkara itu adalah baca tasyahud awal. Jadi kalau kita meninggalkan bacaan tasyahud awal, kita disunatkan sujud sahwi. Kita disunatkan tempel atau ganti yang kita tinggal itu dengan sujud sahwi. Baik, di mana sujud sahwi itu? Kemudian daripada tasyahud akhir lah. Selepas kita kata fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam tu kita sunat sujud sahwi 2 kali sujud. Dan kita baca subhana man la yanam wa la yashu. Tu bacaan ketika sujud sahwi. Baik. Pertama daripada 8 perkara sunat ab'ad tu ialah baca tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Setakat tu kita panggil bacaan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal kita tak baca, maka kita kena tempel, kena tampal ataupun kena gantikan dengan sujud sahwi. Tu yang pertama. Kemudian qala musannaf, kedua, yakni kedua daripada 8 perkara tadi tu, sunat ab'ad tu apa dia? Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal tu, diri duduk itulah dipanggil sunat ab'ad. Kalau kita tinggal duduk sunat duduk tasyahud awal tu, maka kita disunatkan sujud sahwi. Qala musannaf, ketiga, ini ketiga daripada 8 perkara sunat ab'ad apa dia? Ialah baca qunut. Ialah baca qunut pada solat subuh. Pada solat subuh, bagi mazhab kita Imam Syafi'i, dia adalah sunat ab'ad. Baik, kalau kita tinggal doa kunut tersebut, maka kita disunatkan sujud sahwi. Kebiasaan kalau orang tinggal tu sebab lupa lah,
lupa. Bila lupa kena sujud sahwi, tempelkan dengan sujud sahwi. Itu yang ketiga. Qala musannaf, keempat, yakni keempat daripada 8 perkara sunat ab'ad ialah berdiri. Berdiri baginya bagi baca doa kunut tu, berdiri tu. Kita tinggal berdiri tu. Bila kita tinggal berdiri daripada kunut tu, maka kita disunatkan sujud sahwi. Kelima, qala musannaf, kelima daripada 8 perkara sunat ab'ad itu ialah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yakni selepas daripada tasyahud awal jua. Mana? Selawat Nabi, selawat Nabi yang kita, dalam tasyahud awal tu kita tak baca, kita tinggal. Maka kita disunatkan sujud sahwi. Tu baik. Maka ia rukun. Tasyahud awal, kita tinggal selawat Nabi pada tasyahud awal tu. Allahumma salli ala Muhammad, kita tak baca. Maka kita disunatkan sujud sahwi. Adapun qala musannaf, adapun pada tasyahud akhir, adapun selawat Nabi pada tasyahud akhir, maka ia rukun. Maka ia iaitu selawat pada tasyahud akhir tu adalah rukun. Kalau selawat Nabi pada tahiyat akhir dikatakan rukun, mesti kena baca, tak boleh tinggal. Kalau selawat Nabi pada tasyahud awal tu, yang tu sunat ab'ad, yang tu kena beza lah. Jadi kalau kita tinggal selawat Nabi pada tasyahud awal itu, kita disunatkan sujud sahwi. Adapun pada tasyahud akhir, yakni adapun selawat Nabi pada tasyahud akhir, maka ia rukun. Rukun kena buatlah. Kalau kita tak baca selawat pada tahiyat akhir, maka sembahyang kita tidak sah. Iaitu selawat pada tasyahud akhir itu macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Pada tasyahud akhir jadi rukun. Pada tasyahud awal sunat ab'ad. Tu. Pastikan kita boleh bezalah. Jadi di sini Dina Abang kata kalau kita tinggal selawat pada tasyahud awal, kita disunatkan sujud sahwi. Tapi pada tahiyat akhir, tasyahud akhir, selawat tersebut adalah rukun, tak boleh tinggal lah. Kalau tinggal maka solat kita tidak sah. Keenam daripada 8 perkara sunat ab'ad tadi, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada kunut. Kemudian daripada kunut, iaitulah wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Selepas daripada doa kunut tu ada selawat tu kan. Dalam doa kunut tu dia ada selawat. Selawat itulah dipanggil sunat ab'ad. Diri doa kunut tu dah sunat ab'ad dah. Selepas doa kunut tu ada selawat. Selawat tu juga dikatakan sunat ab'ad. Kalau kita tinggal dah, sunat sujud sahwi. Tu. Mana ada selawat tu? Allah, kalau sembahyang seorang, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda alait, wa innahu la yadhillu man walait, ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد. Selawat itulah dikatakan sunat ab'ad juga. Kalau kita tinggal selawat tu di dalam doa kunut tu, kita disunatkan sujud sahwi. Baik. Qala musannaf, ketujuh, yakni ketujuh daripada ketujuh daripada 8 perkara sunat ab'ad tu, selawat atas Ali. Selawat ke atas ketujuh dan ke-8. Di sini ketujuh ke-8.
Iaitulah selawat atas Ali. Ali ni maknanya keluarga Nabi. Bila tu selawat? Kemudian daripada tasyahud akhir. Selepas daripada tasyahud akhir tu, jua selawat ke atas Ali, yakni keluarga Nabi. Kemudian daripada tasyahud akhir, jua, iaitulah wa ala ali Muhammad. Yang tu juga. Dan kemudian daripada kunut, iaitu wa ala alihi tu. Yang tu. Dalam doa kunut satu ada wa ala alihi tu. Doa selawat ke atas ahli keluarga Nabi lah. Ali tu, ahli keluarga Nabi. Dan juga selawat ke atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Wa ala ali Muhammad tu. Ali tu kalau kita tinggal. Pada doa kunut wa ala alihi. Pada tasyahud akhir wa ala ali Muhammad tu. Ali tu. Kalau kita tinggal yang tu, maka kita disunatkan sujud sahwi. 2 kali sujud. Tu. Baik. Maknanya yang ketujuh yang itulah, meninggalkan salawat atas Ali. Kemudian daripada tasyahud akhir. Manakala yang ke-8, meninggalkan salawat ke atas Ali tu daripada doa kunut, iaitulah wa ala alihi tu. Kalau kita tinggal, maka disunatkan sujud sahwi. Baik, itulah tempat-tempat yang kita perlu sujud sahwi sekiranya kita tinggal, iaitu 8 perkara tadilah yang telah saya bacakan tadi. Qala musannif rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pula pada bab sunat hai'ah. Sunat hai'ah adalah sunat yang menghiasi solat. Kalau sunat ab'ad, sunat yang mesti ditempelkan dengan sujud sahwi sekiranya kita tinggal dia. Dan kalau sunat hai'ah, kalau kita tinggal dia, tak perlu, tak payah sunat sujud, tak payah sujud sahwi. Sunat ni hanya menghiasi solat. Qala musannaf, sunat hai'ah inilah yang diserupa dengan bulu perhiasan rambut, bulu roma, bulu kening dan lain perhiasan dan lain. Perhatilah yang dahulu, maknanya sebelum ni kita baca dah. Dibuat perumpamaan. Sunat hai'ah ni macam mana? Ada diumpamakan seperti rambut, dan ada diumpamakan seperti bulu roma, diumpamakan seperti bulu kening dan lain-lain lagi lah. Jadi nak abang kata sunat hai'ah ini adalah sunat untuk menghiasi solat sahaja. Kalau kita tinggal ada, sama ada sengaja ataupun tidak, maka tak perlu kita sujud sahwi, tak perlu. Sebab dia sunat hai'ah sahaja. Tetapi kalau sunat ab'ad yang saya bacakan tadi, 8 perkara tu, kalau kita tinggal ada, mestilah kita ganti ataupun kita tempelkan dengan sujud sahwi, 2 kali sujud. Bila tu sujud? Iaitulah selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan sunat ini, yang kata sunat hai'ah ini amat banyak. Sunat hai'ah ni amat banyak. Banyak sangat. Pertama daripada sunat hai'ah ni, apa dia? Sunat diangkat kedua tapak tangannya seseorang yang sembahyang tu berbetulan dua bahunya seseorang yang sembahyang tu, dan hujung anak jari berbetulan dengan cuping telinganya, telinga orang yang sembahyang tu yang di atas, dan 2 ibu tangan berbetulan dengan 2 cuping telinganya yang di bawah. Bila tu? Waktu takbiratul ihram. Macam mana? Ketika takbiratul ihram, ni ibu jari ni berbetulan. Tu. Ujung jari ni. Okey, yang pertama sekali dia kata sunat angkat. Sunat angkat tangan ni ketika mana takbiratul ihram. Angkat, kemudian 2 tapak tangannya berbetulan bahu. Dua tapak tangan berbetulan bahu. Berbetulan bahu, dan 2 hujung anak jari berbetulan dengan cuping telinga yang di atas. Ni 2 hujung jari ni, pastikan sama dengan cuping telinga atas. Bagi sama itu. Dan 2 ibu tangan ni
berbetulan dua cuping telinganya yang di bawah ni. Ni. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Lebih kurang tu. Bila tu waktu takbiratul ihram, angkat tangan macam ni. Allahu akbar. Tu macam tu. Angkat tangan macam ni, ini dia katakan sunat hai'ah. Ni angkat tangan ni ketika mana takbiratul ihram, sunat hai'ah dah, angkat tangan macam ni. Ni macam ni. Berbetulan. Ibu jari ni berbetulan, cuping telinga bawah ni, ujung jari tu berbetulan atas ni. Dan tangan tu berbetulan bahu. Lebih kurang macam itulah. Angkat tangan macam ni dikatakan sunat hai'ah. Kalau kita tak angkat tangan pun sah. Kalau kita tak angkat tangan, tak perlu sujud sahwi. Tak perlu. Sebab dia sunat hai'ah angkat tangan ketika takbiratul ihram. Baik. Jadi yang wajibnya adalah kita sebut tu Allahu Akbar. Tu wajib. Yang sunat dia hai'ah angkat tangan tu. Jadi kalau kita tak angkat tangan, sama ada sengaja ataupun tidak, tak perlu sujud sahwi. Tak perlu. Dia sebab dia bukan sunat ab'ad, dia hanyalah sunat hai'ah sahaja. Baik, tu yang pertama. Kemudian diturun kedua tangan tu, lepas dah angkat tadi, diturun kedua tangan, diletak di bawah dada. Ni dada letak bawah ni. Diletak di bawah dada dan genggam tangan kanan ni, genggam tangan pada pergelangan tangan kiri. Tangan kanan ni genggam pada pergelangan tangan kiri. Letak bawah dada. Tu, letak bawah dada. Kesudahan letaknya bersamaan, kesudahan letaknya bersamaan. Maknanya bersamaan lah letak begitu. Tangan kanan ni genggam pergelangan tangan kiri, letak bawah dada ni. Letak bawah dada. Dan kesudahan takbirnya, maknanya ketika letak tu bagi sama dengan takbir lah. Allahu Akbar. Habis ra pada bar tu, tangan letak sini. Bagi bersamaan. Atas yang muktamad, atas qaul, pendapat yang muktamad pada syarah muhadzab. Maknanya pendapat yang muktamad kata angkat takbir macam tu, Allahu Akbar. Habis bar tu, tangan sudah siap dah letak macam ni dan letak bawah dada macam ni. Bar macam tu. Yang ni pendapat yang muktamad pada syarah muhadzab. Baik, qala musannif rahimahullah. Kedua daripada amat banyak sunat hai'ah tu. Apa yang kedua? Baca doa iftitah, kemudian daripada takbiratul ihram. Lepas pada kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Macam mana? Allahu Akbar kabira. Dan dapat sunat ini dengan kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Tu. Dapat pahala sunat kalau kita baca doa iftitah. Dan yang sempurna paling kurang wa asila, sampai pada wa asila paling kurang. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Sampai itu. Sampai kat situ tu paling kurang. Dan yang sempurna kita kena tambah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang tu paling sempurna lah. Paling kurang pun sampai wa asila. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai kat situ tu paling kurang lah. Doa iftitah paling kurang. Dapat dah pahala sunat. Tapi nak lebih banyak pahala, nak lebih sempurna bacaan, sampai habis lah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai kat situ paling sempurna, paling baik, banyak pahala lah. Sunat lah, sunat. Tapi kalau kita tak baca doa iftitah, boleh tak? Boleh. Tapi pahala kurang lah sikit. Kalau kita tak baca pun tak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Sebab membaca doa iftitah itu adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah, bukanlah sunat ab'ad. Kalau kita tak baca pun boleh. Tapi pahala tu kurang lah sikit. Kita nak pahala banyak, kita bacalah. Selepas bertakbiratul ihram, bacalah doa iftitah. Baik, kemudian ketiga, yakni ketiga daripada beberapa banyak sunat hay'ah itu ialah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila tu? Sebelum bismillah. Kita angkat sebut Allahu akbar. Kemudian kita baca doa iftitah kan, sunat kan. Kemudian kita baca, sebelum nak baca bismillah pada surah Al-Fatihah tu, kita a'udzubillah tu, baca dengan sir. Baca dengan pelan, dengar telinga kita sudahlah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillah tu, sebelum baca bismillah tu, baca a'udzubillah ataupun baca ta'awuz, itulah dipanggil sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Kalau kita tak baca boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak perlu sujud sahwi. Tapi nak pahala lebih, baca a'udzubillah. Tapi baca tu jangan kuat sir. Dengar dia, telinga kita cukup lah. Jangan baca kuat. Sebab dia sunat hay'ah, kita baca pelan. Dekat dengar, bagi dengar telinga kita sudahlah. Baca a'udzubillah tu sebelum bismillah pada surah Al-Fatihah tu. Jadi baca a'udzubillah tu lah dipanggil sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Kalau kita tak baca pun tak perlu sujud sahwi. Qala musannif, keempat, yang ini keempat daripada beberapa banyak sunat hay'ah itu ialah baca amin. Baca ataupun sebut amin bila tu? Kemudian daripada Fatihah. Kemudian daripada selesai kita baca surah Al-Fatihah. Tu. Amin. Sampai last kali macam mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu. Amin tu. Sunat hay'ah. Kalau kita tak baca pun, kita tak sebut pun, tak ada masalah. Sebab dia sunat hay'ah. Tak perlu pun tambah dengan sujud sahwi. Tak perlu pun ganti dengan sujud sahwi. Sebab sunat hay'ah. Tapi kurang comel lah sikit. Kalau nak comel, nak banyak pahala, bacalah. Bukan payah pun kan. Kemudian dia kata sini, dikuatkan dia bacaan amin tu, dikuatkan dia pada sembahyang yang dikuatkan Fatihahnya. Pada sembahyang yang kita baca Fatihah tu dengan jahar, dengan kuat, sembahyang apa? Maghrib, isyak dan juga subuh, maka amin tu perlu dikuatkan. Tapi kalau sembahyang yang dibaca dengan sir, dengan perlahan, seperti zuhur, asar, maka amin pun perlahan lah, jangan kuat sangat. Kuat amin tu ketika mana solat yang kita kuatkan bacaan, isyak, maghrib, isyak dan subuh, yang tu amin tu boleh kuat. Tapi kalau solat zuhur, asar, amin tu pelan sikit lah, dengar kita sudah lah. Tu maksudnya. Dan kalau musannif, dan diperlahankan dia bacaan amin tu, diperlahankan dia pada sembahyang yang diperlahankan Fatihahnya. Apa dia sembahyang yang diperlahankan Fatihahnya? Sembahyang zuhur, sembahyang asar. Maka amin pada sembahyang zuhur dan amin pada sembahyang asar pun diperlahankan. Tu. Qala musannif, dan sunat bagi makmum. Dan sunat bagi makmum, yakni jika sembahyang berjemaah lah, ada makmum kat belakang, imam kat depan, sunat bagi makmum baca amin berserta dengan amin imamnya. Bila sembahyang berjemaah, selepas selesai imam membaca Fatihah, waladdallin, maka amin amin imam tu disunatkan. Amin imam dengan makmum tu disunatkan sama. Maknanya makmum tu
disunatkan apa nama? Amin dia tu, bacaan amin dia tu berserta dengan amin imam. Maknanya bagi makmum tu disunatkan sama sebut tu sama amin tu berserta dengan amin imam. Imam kata amin, dia pun amin sama-sama dengan imam. Sunat hai'ah. Kalau kita lambat sikit pun tak apa. Kalau kita tak buat macam tu pun tak apa, sebab ada sunat hai'ah, tapi pahala dia kurang sikit. Kita nak pahala banyak, kita bila sembahyang jemaah, selepas imam baca Fatihah habis, masa amin tu amin bersama-sama dengan amin imam. Tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kelima, yakni kelima daripada beberapa banyak sunat hai'ah, sunat berhenti sekejap. Sunat berhenti sekejap antara Fatihah dan amin. Kelima, yakni kelima daripada sunat hai'ah lah. Sunat berhenti sekejap antara Fatihah dan amin, dan antara amin dan surah, dan antara surah dan rokok. Sunat hai'ah berhenti sekejap. Macam mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lepas pada Fatihah tu sunat berhenti sat sajalah, jangan lama sangat. Sekejap sajalah. Kalau tajwid tu kita sekadar 2 rakaat lah. Dallin. Amin. Lepas pada amin tu pun berhenti sat. Lepas pada amin pun berhenti sat. Lepas tu baru baca surah. Lepas pada amin tu berhenti sat. Lepas pada Fatihah tadi berhentilah sekejap. Lepas tu baru amin. Lepas pada amin pun berhenti sekejap. Sebelum nak baca surah tu berhenti sekejap. Lepas tu baru baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Baca habis surah. Kemudian berhenti sekejap. Lepas tu barulah rokok. Lepas tu barulah rokok. Itu adalah sunat. Dipanggil sunat apa tu? Sunat hai'ah. Kalau tak buat pun boleh, tapi pahala tu kurang sikit. Kalau kita tak buat, tak perlu sujud sahwi. Baik. Okey, satu lagi. InsyaAllah esok kita sambung pula yang ke-7. Kita baca satu lagi, iaitu yang ke-6. Yakni yang ke-6 daripada beberapa banyak sunat hai'ah, iaitu baca surah bagi imam dan orang sembahyang seorang diri dalam 2 rakaat yang dahulu, iaitu pada subuh dan zuhur. Surah panjang dimulai daripada surah Al-Hujurat juzuk 26 hingga juzuk Amma, dan pada Asar dan Asyak surah pertengahan, iaitu daripada surah Amma hingga Wadduha, dan baca pada Maghrib, baca solat Maghrib surah pendek, iaitu daripada surah Wadduha, Ad-Duha hinggalah surah An-Nas. Baik, sekali lagi, ke-6, ini ke-6 daripada beberapa banyak sunat hai'ah, iaitulah baca surah bagi imam. Baca surah tu selepas daripada baca Fatihah tu, baca surah tu sunat hai'ah. Maknanya sembahyang ni kalau tak baca surah pun sah. Yang penting baca Fatihah bagi betul. Tapi pahala tu kurang sikit. Yang kata sunat hai'ah ini adalah membaca surah. Selepas daripada surah Fatihah kita baca surah kan. Bagi imam dan juga bagi orang yang sembahyang seorang diri. Orang yang sembahyang seorang diri pun kena baca surah. Baca surah tu dipanggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah dalam 2 rakaat yang dahulu lah. Kalau sembahyang sembahyang Maghrib, 2 rakaat yang terdahulu, maknanya 2 rakaat tu baca surah. Manakala 1 rakaat yang terakhir tu tak baca surah. Tu. Main syak 4 rakaat, 2 rakaat yang terdahulu tu baca surah, 2 rakaat yang kemudian tu tak baca surah. Baik. Jadi baca surah tu dipanggil sunat hai'ah. Kemudian di sini dia susun siaplah. Pada subuh dan zuhur dia kata, iaitu pada sembahyang subuh dan sembahyang zuhur surah panjang. Surah panjang dimulai daripada surah Al-Hujurat juzuk 26 hingga juzuk Amma. Antara tu lah, pilihlah surah-surah yang mana, tapi panjang sikit lah. Yang ni bagi orang yang hafiz Quran boleh lah, mampu lah.
bagi orang yang tak hafiz ni, bacalah surah apa pun kan. Tapi carilah surah-surah yang sesuai kan, yang ingat. Yang penting ingat surah tu. Dan pada asar, iaitu sembahyang asar dan sembahyang isyak, surah pertengahan. Apa dia? Iaitu daripada juzuk ammah hingga wadduha. Di antara itulah surah apa pun. Iaitu pada sembahyang asar dan sembahyang isyak pertengahan. Dan baca pada maghrib, iaitu pada solat maghrib, baca surah yang pendek-pendek. Sebab maghrib ni yang pertama waktu dia pendek. Yang kedua, selepas maghrib kadang-kadang ada kuliah kan. Jadi tak bolehlah baca panjang-panjang sangat. Baik. Dan baca pada maghrib, pada solat maghrib, baca surah pendek, surah yang pendek-pendek. Iaitulah daripada wadduha hinggalah qul a'udzu birabbin nas. Carilah surah-surah di antara tu surah yang pendek-pendek. Lagi pendek lagi bagus. Sebab lepas sembahyang maghrib tu ada kuliah dan ada sebagainya. Baik. Dan aula pada maghrib malam Jumaat. Dan aula ini terlebih utamalah, diutamakan pada maghrib, ini pada sembahyang maghrib malam Jumaat, hari Khamis malam tu. Diutamakan iaitu qul ya iaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tu. Diutamakanlah qul ya dan qul huwallah pada solat maghrib. Dan subuh, pada solat subuh pula Jumaat tu, hari Jumaat tu, pada solat subuh tu, sunat baca alif lam mim, iaitu surah sajadah. Disunatkan surah sajadah pada rakaat pertama dan hal ata alal insan pada rakaat yang kedua. Iaitulah kemudian daripada surah Al-Fatihah. Iaitu disunatkanlah. Yang ini adalah sunnah. Sunnah hai'ah. Kalau nak baca surah lain pun boleh. Tapi kita nak ikut sunnah, kita bacalah surah ni. Surah As-Sajadah, rakaat pertama, surah hal ata alal insan, suratul insan pada rakaat yang kedua. Pada subuh di pagi hari Jumaat tu lah. Tu. Dan ada sujud sahwi, ada sujud tilawah lah. Sebab dalam surah As-Sajadah tu ada sujud tilawah. Jadi pada sembahyang maghrib malam Jumaat tu diutamakan membaca kuliah pada rakaat pertama, rakaat kedua diutamakan baca qul huwallah. Itu sunat hai'ah. Baik. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah esok kalau ada masa kita sambung lagi yang ketujuh lah, yang ketujuh daripada sunat hai'ah, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan, disampaikan pada hari ini, para penonton, para tuan-tuan, para pencinta ilmu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dapatlah sedikit sebanyak kefahaman berkaitan dengan sunat ab'ad dan sunat hai'ah. InsyaAllah kita akan sambung pula pada besok hari yang ketujuh lah, yang ketujuh daripada sunat hai'ah, insyaAllah. Baik, jadi sekian dulu. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.